Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. InsyaAllah kita akan memulakan kuliah fiqh muamalat, yang kita akan baca kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Osman Subair dalam bahasa Arab dan diterjemahkan menjadi pengantar sistem urus niaga kewangan Islam oleh Ustaz Abdul Fattah Zakaria dan Ustaz Dr. Zainuddin Hashim. Jadi kita mulakan dengan apakah makna fiqh muamalat dan istilah-istilah yang berkaitan. Jadi perbahasan ini merangkumi dua prospek. Pertama, makna fiqh muamalat. Kedua, istilah-istilah yang berkaitan dengan fiqh muamalat. Jadi apakah makna fiqh muamalat? Fiqh muamalat datang daripada bahasa Arab, fiqh al-muamalat. Kita terjemah jadi fiqh muamalat. Jadi kita melihat dahulu apakah makna fiqh. Fiqh ni bahasa Arab. Fiqh. Fiqh dari sudut bahasa Arab maknanya apa? Maksud fiqh, fiqh. Fiqh itu maksudnya faham, mengerti, bijak dan berilmu. Kalau faqih, orang yang berilmu. Menurut Ibnu Al-Athir, fiqh itu diambil daripada perkataan tafaqu asy-syai', yang bermaksud terbuka, seperti luka yang terdapat pada lubang dan kemudian sembuh. Jadi dia saling berkait antara satu sama lain. Itulah yang dikatakan sebagai faqih. Yang dimaksudkan dengan faham, fiqh itu maksud faham, ialah terdedah kepada hati manusia satu cahaya yang menyinari peranan hati, ya, yang mampu dengan cahaya itu untuk melihat sesuatu gambaran. Oleh kerana itu, perkara yang terbuka itu diibaratkan sebagai fiqh, dan yang terdedah diumpamakan sebagai faham. Jadi fiqh ini tidak hanya terbatas kepada ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam perundangan syariah semata-mata, tapi fiqh juga lebih kepada menyingkap, membongkar hukum hakam. Ya, hukum hakam, membongkar hukum hakam dari sudut pengambilan hukum itu. Kalau hukum dia harus, contohnya, apakah sumber yang mengatakan hukum itu harus? Dan juga melihat hukum tersebut dari sudut maqasid syariah. Ya, dari sudut tujuan dia disyariatkan. Jadi para mujtahid ni ialah orang yang layak untuk membuat ijtihad tentang hukum, melakukan istinbat hukum-hukum fiqh daripada nas-nas syariat, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah sebagai nas yang prima, dan juga nas-nas sekunder seperti Al-Ijma', Al-Qiyas dan yang lain-lain yang akan kita bincangkan kemudian. Ya. Jadi hukum-hukum tersebut menjadi pegangan untuk setiap Muslim yang komited. Jadi sekaligus mengamalkannya, membolehkan mengamalkan dengan penuh dedikasi. Menurut itu secara ringkas tentang pengertian fiqh dari sudut bahasa. Fiqh itu maksudnya faham dan
terdedah. Ya? Faham? Ya. Faham dan juga fiqh itu juga bermaksud terbuka, ya, terdedah. Jadi kedua-dua konsep itu saling berkait. Itu dari sudut lughatan, dari sudut bahasa Arab. Yang kita nak lihat sekarang ialah fiqh menurut istilah. Fiqh menurut pengertian istilah adalah fiqh yang digunakan oleh fuqaha. Fiqh ditakrifkan oleh fuqaha, ahli fiqh, sebagai ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam syariah secara praktikal yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Ya, fiqh ditakrifkan sebagai ilmu berkaitan hukum-hukum syariah secara praktikal yang diambil daripada dalil-dalil yang terperinci. Ibn Khaldun menyebut fiqh ialah pengenalan tentang hukum hakam Allah yang membabitkan perbuatan dan tindakan orang-orang yang mukallaf. Ya, perbuatan dan tindakan orang yang mukallaf yang bersifat wajib, haram, harus, makruh dan yang digalakkan, iaitu sunat. Merupakan perkara yang diambil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah. Agar kedua-dua sumber itu, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, ya, mesti diketahui berdasarkan dalil-dalilnya. Apabila dalil-dalil dapat dikeluarkan mengenai hukum hakam, maka ia dikenali sebagai ilmu fiqh. Al-Jurjani menambah, fiqh menurut istilah ialah perkara yang berkaitan makna yang tersembunyi, yang berkaitan atau yang bersangkutan dengan hukum. Itu takrif tentang fiqh dari sudut lughatan bahasa dan dari sudut istilahan, dari sudut istilah. Sekarang takrif muamalah. Muamalah juga berasal daripada perkataan bahasa Arab. Ya. Muamalah dari sudut istilah adalah perkataan jamak dari muamalah. Muamalah mufrad, ya, singular, dan muamalat adalah jamak ataupun plural daripada muamalah. Jadi muamalat dari sudut istilah adalah perkataan jamak dari muamalah, iaitu diambil dari maksud anda telah melakukan muamalah dengan seseorang, dengan seorang lelaki contoh, atau berinteraksi dan berkomunikasi dengannya. Itu maksud muamalah. Muamalah maksudnya kita melakukan muamalah, interaksi atau berkomunikasi dengan seseorang. Muamalah yang dimaksudkan di sini ialah tindakan jual beli. Tapi dalam konteks kelas kita ini, muamalah kita hadkan kepada tindakan jual beli. Tindakan yang berkaitan dengan urus niaga, komersial. Ya, yang berkaitan dengan jual beli dan urus niaga atau transaksi komersial. Atau bertindak melakukan sedekah terhadapnya. Boleh dia termasuk jual beli, urus niaga dan juga yang berbentuk sedekah. Dan juga termasuk yang berbentuk sedekah ni umumlah, termasuk juga konsep kewangan sosial Islam seperti instrumen zakat, wakaf, sedekah, infak dan sebagainya. Yang mana
seseorang Muslim memberikan kepada Muslim yang lain tanpa mengharapkan bantuan, tanpa mengharapkan pulangan di dunia, tapi lebih kepada mengharapkan pulangan di akhirat. Baik, iaitu muamalah itu iaitu merupakan satu perbuatan atau tindakan yang terbit daripada seorang individu kepada yang lain. Jadi muamalah itu bersangkutan dengan setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh sesama manusia. Malah muamalah tidak akan berlaku dalam kalangan haiwan atau tumbuh-tumbuhan. Ya, seperti mana firman Allah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang mengerjakan kebajikan, mendirikan solat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada diri mereka dan mereka pula tidak bersusah hati. Surah Al-Baqarah ayat 277. Kita lihat muamalat ditakrifkan kepada beberapa makna. Makna pertama, transaksi muamalat merujuk kepada peraturan perundangan, peraturan perundangan yang mengatur interaksi antara satu individu dengan yang lain di dunia ini. Sama ada peraturan tersebut membabitkan harta atau berkaitan dengan masalah wanita dari sudut perkahwinan, perceraian, munakahat, atau yang bersangkutan dengan perbalahan dalam rumah tangga, kehakiman atau peninggalan harta pusaka dan lain-lain. Ini semua berdasarkan kepada pembahagian binari dalam konteks ibadat dan muamalat dalam ilmu fiqh. Menurut Ibnu Abidin, muamalat itu terdapat 5 elemen, iaitu urus niaga kewangan, pertama, kedua nikah kahwin, ketiga perbalahan suami isteri, keempat amanah, dan kelima peninggalan harta pusaka. Itu menurut Ibnu Abidin. Sementara Muhammad Rawas Qal'ah mentakrifkannya sebagai perkara-perkara, muamalat itu adalah perkara-perkara mengenai hukum syariat yang bersangkutan dengan perkara duniawi atau dengan kata lain hukum-hukum syariat yang menyusun kehidupan bermuamalat manusia di dunia ini. Itu makna yang pertama yang agak luas. Makna yang kedua, diungkapkan istilah muamalat ialah hukum hakam syariat yang menyusun kehidupan bermuamalat, berinteraksi sesama manusia dalam lapangan harta. Yang berkaitan dengan harta, hubungan kekeluargaan yang merangkumi aspek perkahwinan, nikah kahwin, perceraian dan pemberian nafkah serta yang lain. Ini banyak diperkata dan dimuatkan dalam kitab-kitab mazhab Hanafi bagi memelihara hukum kekeluargaan, terutama membabitkan pasangan suami isteri. Jadi Ibnu Abidin membataskan istilah muamalat dengan katanya, Ibnu Abidin kata, muamalat itu terdapat 5 elemen. Iaitu pertama, urus niaga kewangan, kedua, nikah kahwin, ketiga, perbalahan suami isteri, keempat, amanah, dan kelima, peninggalan harta pusaka. Makna ketiga, muamalat. Muamalat juga
diungkapkan terhadap hukum hakam syariat yang menyusun kehidupan muamalat sama manusia dalam lapangan atau bidang harta. Ungkapan tersebut disandarkan kepada pembahagian fiqh kepada amalan beribadat, muamalat kewangan, hukum nikah kahwin, balasan dan hukuman, hukuman antarabangsa dan lain-lain. Sementara ahli fikri mentakrifkan muamalat sebagai ilmu yang menyusun pertukaran harta. Muamalat itu ialah ilmu yang menyusun tentang the exchange of goods, pertukaran harta, pertukaran barangan, ya, pertukaran harta ataupun transaksi kewangan yang menghasilkan manfaat sesama manusia melalui perantaraan akad ataupun kontrak dan tanggungjawab bersama yang berkaitan dengan akad tersebut. Yang kedua, makna fiqh al-mu'amalat. Fiqh al-mu'amalat berdasarkan disiplin ilmu. Al-Ghazali telah mentakrifkan fiqh mu'amalat dengan makna yang lebih menyeluruh bagi undang-undang hukum harta dan sistem kekeluargaan. Kata Al-Ghazali, fiqh mu'amalat adalah ilmu pengetahuan mengenai had objektif, kecekapan urusan harta, serta transaksi wang dan persoalan wanita yang mendapatkan pertolongan demi kelangsungan diri dan keturunan. Jadi, untuk kita mengubah sedikit takrif ini, kita membataskan kepada perundangan transaksi kewangan. Jadi, kalau ikut definisi itu agak luas, ya. Jadi kita membataskan, kita skopkan kepada fiqh muamalat itu kepada perundangan yang berkaitan dengan transaksi komersial, ya, ataupun transaksi kewangan, yang mana ilmu sebagai had objektif dalam kecekapan mengumpul dana yang bertujuan bagi kelangsungan hidup. Jadi fiqh muamalat yang akan kita bahas ini adalah berkaitan dengan transaksi kewangan, ya, yang mana objektif kita bermuamalah ini adalah untuk meneruskan kelangsungan hidup. Maksudnya kita sebagai manusia, kita memerlukan, kita ada banyak keperluan, dan untuk memenuhi keperluan tersebut, kita perlulah bermuamalah. Jadi, fiqh muamalat juga ditakrifkan sebagai satu pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu hukum yang berkaitan dengan pertukaran transaksi kewangan. Dia adalah fiqh muamalat ni adalah satu ilmu, ya, satu ilmu yang mendalam, kerana banyak kajian yang perlu dilakukan untuk mengistinbatkan hukum. Jadi dia adalah satu ilmu yang mendalam mengenai sesuatu hukum, ya, yang berkaitan, hukum itu berkaitan dengan apa? Hukum itu berkaitan dengan transaksi ataupun commercial dealings, transaksi komersial ataupun transaksi yang melibatkan kewangan, ya. Bagi menyelahkan lagi konsep maqasid atau tujuan. Maqasid atau tujuan hukum bersangkutan dengan permasalahan, dan juga sumber yang dikaitkan dengan tujuan umum undang-undang Islam untuk dinilai berdasarkan fakta baharu. Istilah-istilah yang berkaitan dengan muamalat. Antara istilah
yang berkaitan dengan muamalat atau transaksi kewangan ialah ekonomi Islam, muamalah peradaban, sistem kewangan, undang-undang sivil, undang-undang perdagangan, dan istilah-istilah itu kita akan bincang satu persatu. Pertama, istilah ekonomi Islam. Menurut bahasa, dari perkataan Arab qasada, iaitu sederhana atau pertengahan, tidak melampaui had. Ekonomi dalam sistem semasa ialah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia yang bertujuan untuk memenuhi keperluan pelbagai menerusi sumber terbatas yang digunakan semaksimum mungkin dengan menggunakan sumber-sumber yang terhad, yang sedia ada. Jadi dari sudut definisi ekonomi konvensional, jadi ekonomi itu adalah satu ilmu yang mengkaji bagaimana manusia ini memaksimumkan kehendak-kehendak yang tidak terhad dengan menggunakan sumber-sumber yang terhad yang sedia ada. Ya. Adapun ekonomi Islam sebagaimana yang ditakrifkan oleh Dr. Muhammad Al-Arabi adalah kumpulan aset awam atau keperluan kehidupan yang dipetik daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang dibangunkan berdasarkan keperluan lingkungan dan juga keperluan masa atau waktu. Jadi ekonomi Islam menurutnya berdiri teguh di atas dua kaedah. Kaedah pertama dalam ekonomi Islam ialah himpunan prinsip umum yang dinaskan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, di mana ia merupakan rujukan sumber dalam segenap isu dan perkara semasa. Ia tidak boleh dengan apa jua perkara yang menyalahi kedua-dua rujukan sumber tersebut atau mengharamkan sesuatu apa yang tidak dinaskan di dalamnya. Jadi dalam kaedah yang pertama ini, ya, ekonomi Islam ini dia berpunca, ya, bersumberkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan utama. Jadi bila sesuatu perkara itu sama ada kita nak tentukan hukumnya mesti berasaskan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang Al-Quran dan As-Sunnah kata boleh, contohnya, jadi dia boleh. Dan sekiranya dilarang, ya, oleh dilarang seperti mana dicatatkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia sesuatu yang tidak dibolehkan, yakni sesuatu yang haram. Ya. Jadi jika dilarang, maka adalah sesuatu yang haram. Tetapi jika tidak dilarang, dia tidak boleh diharamkan. Itu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, ekonomi Islam, dalam ekonomi Islam, kaedah yang kedua ialah himpunan aplikasi dan penyelesaian ekonomi yang dicapai oleh para mujtahid dalam menerapkan prinsip-prinsip umum dan pelaksanaannya. Jadi aplikasi ini boleh berubah bergantung pada keadaan, bergantung pada keadaan yang tertentu. Justru manhaj usul fiqh, maqasid syariah dan peraturan umum digunakan dalam menyelesaikan masalah, ya, dan menimbang antara faedah sesuatu kebaikan di satu segi dan keburukan pada sisi yang lain. Jadi untuk melihat sama ada perkara itu boleh atau tidak, ya,
Jadi kita melihat dari sudut kebaikan dan keburukan. Ya. Jadi dalam kaedah kedua ini, aplikasi dan penyelesaian ekonomi yang dicapai oleh para mujtahid dalam menerapkan prinsip-prinsip umum, ya, dan pelaksanaannya. Jadi dia boleh berubah mengikut keadaan. Jadi beberapa kriteria digunakan, iaitu manhaj usul fiqh, maqasid syariah dan peraturan umum digunakan untuk menyelesaikan masalah dan menimbang antara faedah dan keburukan sesuatu. Dengan itu, ia mendapat manfaat daripada ilmu perundangan, sejarah, ya, psikologi, perilaku dan sosial, buku-buku peradaban dan buku-buku yang berkaitan dengan peraturan. Jadi, ekonomi Islam lebih umum dari urus niaga kewangan. Ya, ekonomi Islam itu lebih umum dari muamalat kerana tidak terbatas pada bentuk kontrak atau akad seperti mana yang dibincangkan dalam muamalat. Jadi ekonomi Islam ni umum, jadi muamalat itu lebih khusus. Jadi ekonomi Islam itu lebih umum dari fiqh muamalat kerana ekonomi Islam itu tidak terbatas kepada akad yang sudah terbiasa dan sebati dalam masyarakat. Tetapi ekonomi Islam itu meliputi pengurusan kewangan dan kekayaan dalam masyarakat Islam, termasuk dalam urusan melabur, berbelanja yang sesuai dengan peraturan yang berasal dari agama. Ya, mesti patuh syariah. Ya, mesti patuh kepada syariah. Yang kedua, muamalat yang bersifat peradaban. Muamalat yang bersifat peradaban merupakan tindak tanduk yang terbit daripada lidah dan panca indera manusia dalam pertuturan dan bertindak benar dalam perbuatan dan percakapan. Itu muamalat bersifat peradaban. Dia merujuk kepada tindak tanduk yang terbit daripada lidah dan panca indera manusia. Selain pada lidah, mata, telinga, tangan, dalam pertuturan dan bertindak benar dalam perbuatan dan percakapan, melaksanakan kesaksian dalam bentuknya yang sebenar dan tidak sanggup terlibat dalam kesaksian dusta, menjauhkan dari sifat bohong dalam perbuatan dan percakapan, tidak bersumpah selain dengan nama Allah, sentiasa memelihara akhlak yang mulia ketika berada dalam lingkungan orang ramai. Inilah yang dikatakan sebagai muamalat yang beretika dengan akhlak yang dituntut agama. Itu muamalat yang bersifat peradaban. Muamalat yang bersifat peradaban serasi, ya, serasi dengan urus niaga kewangan. Cuma muamalat yang bersifat peradaban ini berbeza dari sudut asas akidah dan perjalanannya, caranya saja. Sekiranya wang atau harta adalah peraturan asas untuk urus niaga kewangan, kewajipan moral seperti kejujuran, tunai janji, amanah, akhlak yang mulia dan sopan santun adalah asas transaksi kepada muamalat peradaban ini. Walau bagaimanapun, muamalat yang bersifat peradaban adalah tonggak kepada urus niaga kewangan. Jadi muamalat yang bersifat peradaban ini dia lebih meluas dan dia merupakan tonggak kepada urus niaga kewangan. Kerana muamalat peradaban ini berpaksikan kepada persoalan akidah dan etika, akhlak. Jadi
kejujuran dalam berurus niaga adalah merupakan asas kepada kejayaan dan keutuhan etika akhlak. Ya, bila ada etika, ya, akhlak, jadi dia menggalakkan sesuatu pemberian yang berlaku dalam kalangan orang ramai. Tidak seorang pun yang mengetahui jumlah sesuatu pemberian, melainkan mereka yang terlibat secara langsung dalam perdagangan atau perniagaan. Jadi nak katakan di sini bahawa muamalat yang bersifat peradaban ini adalah tonggak asas untuk memastikan transaksi kewangan itu akan berjaya. Ya. Kerana jika tidak adanya muamalat yang bersifat peradaban ini, maka dia akan menyumbang kepada kepada kegagalan, ya, kegagalan transaksi muamalat itu sendiri. Ya, kerana dalam transaksi muamalat itu sendiri juga kita akan melihat bahawa ia melibatkan larangan-larangan yang tertentu. Ya. Jika sesuatu urus niaga itu tanpa adanya kejujuran, ia seolah-olah kegiatan sebuah perniagaan menjadi sia-sia. Malah, muamalat yang berlangsung itu akan mendatangkan bahaya dan kerosakan yang menjurus kepada kerugian. Pada waktu itu, setiap kegiatan membabitkan perdagangan dan perniagaan mengakibatkan usaha tersebut menjadi haram. Rasulullah SAW bersabda yang maksudnya semoga Allah merahmati seseorang itu yang bertoleransi ketika dia menjual, membeli dan memerlukan sesuatu hajat. Ketiga, sistem kewangan. Sistem kewangan merupakan himpunan dan kumpulan peraturan serta undang-undang yang mengatur kewangan negara dari sudut pendapatan dan pengeluaran atau perbelanjaannya, bajet. Ya, dari sudut kewangan, dia ada duit masuk, pendapatan dan wang keluar, iaitu perbelanjaan negara. Jadi bajet negara ada dua lah. Satu, duit masuk, pendapatan negara, dan yang kedua, wang keluar atau perbelanjaan negara. Pendapatan diperoleh seperti cukai dan apa yang diterima oleh negara. Jadi pendapatan masuklah pada hasil cukai, hasil bukan cukai, dan hasil-hasil yang lain. Dengan tujuan untuk perkhidmatan. Ya, untuk tujuan perkhidmatan yang dilakukannya, dengan cara itulah kerajaan boleh berbelanja untuk kemudahan awam. Ya. Walau bagaimanapun, kadang-kala berlaku juga defisit, berlaku juga defisit, di mana pihak kerajaan tidak mempunyai kewangan yang cukup, tidak mempunyai kewangan yang cukup untuk berbelanja. Bermaksudnya duit masuk adalah kurang daripada duit keluar. Ya, perbelanjaan melebihi daripada pendapatan yang menyebabkan mesti mendapatkan kita kata pembiayaan. Pembiayaan. Jadi apakah yang dibelanjakan oleh kerajaan? Perbelanjaan kerajaan termasuklah urusan pertahanan, keselamatan, kesihatan, kehakiman, pendidikan dan sebagainya. Jadi itu apabila sesebuah kerajaan tidak mempunyai dana yang mencukupi, dia akan terpaksa resort
terpaksa memilih kaedah untuk melakukan financing. Begitu juga dengan individu. Ya, apabila pendapatan lebih rendah daripada perbelanjaan, ya. Jadi individu tersebut perlu kepada financing contohnya. Contohnya apabila nak membeli kenderaan, kereta, jadi katakan tidak mampu untuk membeli secara tunai, maka terpaksalah membeli secara financing. Jadi tak dapat lari daripada sistem kewangan. Sebab itu kita akan membincangkan fiqh muamalat kewangan. Keempat, undang-undang sivil. Apakah yang dimaksudkan dengan undang-undang sivil? Undang-undang sivil adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hubungan khusus antara individu-individu dalam masyarakat. Jadi undang-undang sivil ini terangkum dalam kegiatan jual beli, sewa menyewa, pemberian suatu barang dan lain-lain. Adapun berkaitan dengan perniagaan syarikat, ia tidak termasuk dalam takrif ini kerana ia tidak termasuk dalam pembahagian yang dibincangkan ini. Jadi undang-undang sivil lebih khusus dari transaksi atau muamalat kewangan kerana ia mencakup proses jual beli dan perniagaan syarikat. Dan yang kelima, undang-undang perdagangan ataupun perniagaan. Sementara undang-undang perdagangan dan perniagaan merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur urusan muamalat yang berkaitan dengannya, terutama yang membabitkan syarikat perniagaan. Dengan ini jelaslah bahawa undang-undang perdagangan dan perniagaan lebih khusus dari muamalat transaksi kewangan kerana ia mencakupi urusan niaga jualan dan peraturan syarikat. Perbahasan kedua, pandangan Islam terhadap muamalat ataupun transaksi kewangan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah kita akan bersambung dalam kuliah yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.